Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada berkat Tuhan yang penuh kasih dan baik kepada kita, sehingga malam ini kita akan bersama lagi mendengar renungan. Judul renungan Bejana Tanah Liat, 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi kami memiliki harta yang ada dalam bejana tanah liat, supaya jelaslah bahwa kuasa yang melebihi segala-galanya berasal daripada Allah, bukan daripada diri sendiri. Ramai orang tertanya-tanya tentang keaslian tulisan yang diilhamkan. Bolehkah seorang nabi benar menyalin daripada sumber yang tidak diilhamkan? Jika dia buat demikian, adakah bahagian itu akan kekal sebagai tulisan yang tidak diilhamkan dalam tulisan yang diilhamkan? Dan tambahan pula, jika seorang nabi tidak memberikan rujukan kepada sumber maklumat asal, adakah dia bersalah atas plagiarisme? Selama berabad-abad, ia adalah amalan biasa untuk menggunakan ide orang lain tanpa memberikan rujukan kepada sumber asli. Contoh klasik ialah William Shakespeare, yang menurut Ralph W. Emerson berhutang dalam setiap arah dan dapat menggunakan apa saja yang ditemuinya. Tapi pada zaman modern, tindakan serantau dan nasional yang baru telah menjadi lebih ketat berkenaan dengan hak cipta. Di Amerika Syarikat, Akta Hak Cipta 4 Mac 1909 yang berkuat kuasa pada 1 Julai 1909 ialah undang-undang persekutuan pertama yang memastikan hak sastra, seni drama, dan musik dijaga. Oleh itu, ia agak tidak adil untuk menilai pengarang klasik termasuk nabi berdasarkan undang-undang dan amalan hak cipta modern kita. Kajian menyeluruh terhadap Alkitab dapat menyingkap beberapa contoh di mana penulisnya menggunakan sumber yang tidak diilhamkan. Sebagai contoh, Paulus memetik Epinemis dari Kreta, Kisah Para Rasul 17 ayat 28, Titus 1 ayat 12, Aratus dari Kilikia, Kisah Para Rasul 17 28, dan Menander 1 Korintus 15 ayat 33. Yudas memetik Apokrifa 1 Henok, Yudas 14 dan 15. Kitab Ayub mengandungi beberapa ucapan yang tidak diilhamkan yang menuduh Ayub melakukan kejahatan. Alkitab bahkan memetik beberapa pembohongan setan. Kejadian 3 ayat 1 hingga 5, Matius 4 ayat 3 hingga 11. Oleh itu, inspirasi kenabian tidak membayangkan keaslian mutlak tetapi menunjukkan bantuan ilahi melalui Roh Kudus untuk komunikasi kebenaran yang boleh dipercayai dan laporan fakta yang tidak berat sebelah. Kita memerlukan sekurang-kurangnya pengetahuan asas tentang cara inspirasi berfungsi untuk mengelakkan penyelewengan dan salah tanggapan. Tumpuan kita tidak seharusnya tertumpu kepada bejana tidak sempurna yang membawa message, tetapi lebih kepada kandungan message yang pasti. Harta itu diamanahkan kepada bejana tanah liat, namun ia datang dari surga. Kesaksian itu disampaikan melalui ungkapan bahasa manusia yang tidak sempurna, namun ia adalah kesaksian Tuhan. Alkitab bukan saja mengandungi firman Tuhan, ia adalah firman yang sebenar. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan bagi malam ini.